أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita masih lagi diberikan kesihatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu dapat sama-sama kita hadir bagi melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah diberi lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus duduk lagi sementara kita menanti solat yang seterusnya, yang mana dalam sebuah hadis Nabi sebut, jikalau kita tidak pulang menanti solat yang seterusnya dan tidak ada siapa pun yang menghalang untuk kita pulang melainkan solat tersebut, itulah solat Isyak ni, kita tunggu, maka kita mendapat dua doa daripada malaikat, iaitulah yang pertama doa pengampunan dan juga yang kedua doa rahmat daripada para malaikat yang mendoakan kepada kita, mereka-mereka yang tidak pulang ke rumah menanti solat yang seterusnya dalam keadaan berwuduk. Itu syarat-syarat dia. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di surau ini sementara menanti solat Isyak. Kita mengisi masa yang ada dengan kuliah maghrib kita pada malam ini insya-Allah. Jadi saya bagi menggantikan Ustaz Muaz yang tidak dapat hadir, insya-Allah malam ini menggantikan beliau buat pertama kalinya. Jadi sedikit pengenalan, ta'aruf. Nama Muhammad Zulfauzi Muhammad, berasal daripada Gombak, dekat je, tinggal di Seri Gombak, fasa 10. Tadi pun ikut jalan belakang je lah, yang dekat. Bertugas di Majlis Amanah Rakyat Amara, tingkat 20, bahagian kemahiran dan teknikal. Maksudnya bahagian saya ni yang menjaga IKM, KKTM dan MJI, 3 pusat pendidikan tersebut di bawah bahagian yang saya duduk. Adapun MRSM tu dia duduk di bahagian lain. Itu sedikit pengenalan berkaitan dengan saya lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat, pelajar, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan berkongsi satu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang mana kata Abdullah bin Umar, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Abdullah bin Umar, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu dia. Kita nak bagi nasihat kepada orang, maksudnya bila sampai pegang bahu ni nasihat yang mendalam, kan, hati ke hati. Kalau kita just bagi tahu tu saja dia tak sampai. Tapi kalau kita pegang, ni ingat ni, kan, kalau ayah pegang, ayah kita pegang sebelum masa hantar kita datang tahfiz ni, dia pegang, dia ingat ayah nak pesan, kan, belajar rajin-rajin.
Bila dia pegang tu maksudnya apa? Dia sangat-sangat mengharapkan. Jadi kata Abdullah bin Umar, Nabi pegang bahu dia dan Nabi pesan kepada dia, apa yang Nabi sebut, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kata Nabi, jadikan kamu dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu ni anak dagang, kamu ni seorang pedagang, seorang peniaga. Au abiru sabilin, ataupun kata Nabi, jadilah seorang pelintas jalan. Kan yang melintas jalan maksudnya apa? Sekejap saja. Yang pertama Nabi sebut jadi orang yang seorang pedagang. Dan kata ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis kata pada kata au abirin sabilin, Nabi sebut tadi kan, kana fid dunya ka'annaka gharibun au ghabiris sabilin, kan jadilah kamu seperti mana anak dagang. Au tu maksudnya apa bahasa Arab? Atau, kan. Tapi kata ulama hadis, dia kata au dekat dalam hadis ni Nabi tak maksudkan atau, tapi Nabi maksudkan apa? Bal. Apa bal? Bahkan. Maksudnya mesti. Jadilah kamu, maksudnya bukan satu pilihan. Kamu jadi anak dagang ataupun kamu jadi pelintas jalan. Tidak. Nabi seolah-olah nak sebut, jadilah kamu seorang pedagang dan juga pelintas jalan. Kan? Seorang pedagang, dia sekejap je. Berdagang ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat. Tambah lagi pelintas jalan, lagi sekejap. Kan? Apa maksud pelintas jalan? Seorang yang bermusafir. Kan? Musafir di perjalanan. Maksudnya Nabi suruh kita ini rasakan diri kita ini seperti seorang yang sedang bermusafir, seperti seorang pedagang. Kerana apa? Kadang-kadang apabila kita berada bersama-sama dengan keluarga, ada bersama dengan adik-beradik kita, kan, bersama-sama dengan sahabat-sahabat handai kita, dalam keadaan kita merasa bahawa semua perkara sudah cukup, semuanya sudah sempurna. Kan aku ni dah ada semua dah. Kan kereta dah ada, rumah dah ada, isteri ada, anak-anak ada, kawan-kawan semua baik-baik belaka, semua dah ada. Cukup komplit semua. Kan takut-takut kita merasakan bahawa kita ini tidak memerlukan lagi bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan apa lagi yang aku nak buat? Semua dah ada. Kan mungkin sebelum ni kita banyak berzikir contohnya. Kita banyak berzikir sebab apa? Nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tahu zikir itu memudahkan rezeki kita. Kita memperbanyakkan, melazimi, melakukan solat sunat duha. Sebab apa? Kita rasa duha itu, hadis Nabi pun sebut, duha itu memudahkan rezeki kita. Maka kita membuat dulu. Kan lama-kelamaan, takut-takut kita rasa diri kita ini sudah sempurna semuanya, semuanya sudah ada, maka kita sedikit demi sedikit akan meninggalkan benda tersebut. Apa yang kita dah buat selama ni. Sebab apa Nabi sebut paling susah apa dia? Nak istiqamah. Kan nak istiqamah. Tambah-tambah lagi adik-adik yang menghafaz Al-Quran. Kan habis saja nanti, habis saja hafaz Quran, teruskan lagi memperingati Al-Quran. Kan adik-adik penjaga kepada kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya pun alhamdulillah 2 orang tahfiz. Anak 5 orang, 2 orang yang besar tu tak habis lagi lah. Dan sama macam adik-adik lah. Seorang baru 18, seorang lagi baru 10. Jadi nak apa? Nak pesan kepada mereka supaya menjaga tu. Kan menjaga hafazan-hafazan dan sebagainya. Jadi bila menjaga itu sentiasa kita merasa apa? Mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hadis ni Nabi nak sebut apa? Jadilah kita ini seperti seorang yang bermusafir. Kan pelintas jalan tadi maksudnya jadilah seorang yang bermusafir. Kerana apa? Kerana orang yang musafir ini hatinya sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang pergi melancong, pergi haji, pergi umrah, hati dia sentiasa bergantung, mengharapkan bantuan, pertolongan daripada Allah. Mudah-mudahan perjalanan dia tu selamat, pergi dan balik. Kan orang nak pergi umrah, nak pergi haji, selalunya sebelum pergi dia akan buat doa selamat. Kan, mengharapkan apa? Pertolongan daripada Allah. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan haji dia tu, sepanjang perjalanan umrah dia tu, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Jadi sentiasalah hati dia itu mengharapkan, dari pengharapan sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, itu seorang yang bermusafir. Kita pun kalau nak balik kampung, kan, naik kereta dalam keadaan yang penat, letih, bila nak sampai, maka sepanjang perjalanan kita itu, kita mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Kan, mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang berlaku. Naik kereta pun sebelum memulakan perjalanan, kita dah baca doa. Untuk apa kita baca doa? Mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala melancarkan perjalanan tersebut. Jadi sepanjang perjalanan itu, kita mengharapkan keredaan, mengharapkan pengorbanan, mengharapkan pengampunan, mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi sebut, begitulah kita. Kan, bila kita berada di atas dunia ni, berada di atas muka bumi ini, kita perlu sentiasa merasakan diri kita ini sentiasa mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita ni sentiasa bergantung kepada Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Jangan susah saja hati ni bergantung kepada Allah. Kan, bila senang dah lupa. Kan, itu yang selalunya berlaku. Dan jadilah seperti seorang peniaga. Orang yang berniaga ni, hati dia sentiasa bergantung kepada Allah, sentiasa bertawakal kepada Allah. Daripada awal dia siap nak berniaga tu sampai akhir berniaga, sampai dia tutup kedai, selama dia berniaga itu, hati dia sentiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Dia tak tahu pun hari itu jualan dia berapa boleh laku. Kan, tambah-tambah orang yang berniaga makanan. Kan, kalau kita tengok dekat pasar malam tu, start daripada dia masak untuk dijual di pasar malam tu, dia pun tak tahu berapa banyak jualan yang boleh dibuat pada hari tersebut. Maksudnya apa? Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sepanjang perniagaan dia tu, kan, kalau pasar malam start pukul 4, pukul 5 dah start dah. Kan, habis pukul 9, pukul 10 tu habis kemas. Kita nampak macam waktu yang singkat. Kan, berniaga pasar malam ni senang dia tu. Sekejap je. Walhal dia punya persiapan dia tu, kan, daripada awal lagi, mungkin tengah hari tu dia dah siap dah. Habis tu pukul 10 habis. Balik rumah sampai pukul 11, pukul 12. Kan, kadang-kadang dah fikir dah esok, untuk esok pula, untuk jualan esok pula. Kan, dah beli barang siap-siap. Esok start masak, tengah hari dah start masak dah. Dia punya perjalanan dia. Jadi sentiasa hati dia apa? Mengharapkan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah melariskan jualan dia pada hari itu. Dan begitulah hari-hari yang seterusnya. Maksudnya apa? Itulah yang Nabi nak kita rasa. Kita duduk di atas muka bumi ini, sentiasa hati kita mengharapkan keredaan, mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana peniaga tadi? Macam mana hati seorang peniaga tadi yang sentiasa bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezeki dia setiap hari. Kan? Dan jadilah kamu seperti seorang petani yang mana hatinya sentiasa mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila seorang petani, bila dia bercucuk tanam, kan, orang yang buat sawah padi, bila dia start bercucuk tanam padi dia tu, dia pun tak tahu adakah menjadi ataupun tidak padi dia tu. Kan, kadang-kadang dah menjadi dah besar dah padi, dah nak tuai dah, tiba-tiba esok datang ribut padi. Kan, disebut ribut padi. Habis tertidur semua pokok.
Kan dia tak tahu. Maka di sepanjang dia mengusahakan tanaman dia tu, dia pun tak tahu bagaimana rezeki dia. Dia hanya mengharapkan kebergantungan dia semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Nabi sebut apa? Kita ni pun kena jadi seperti mana hati seorang petani yang sentiasa bergantung mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang hari, sehinggalah pokok dia tu, tuaian dia tu, tanaman dia tu boleh dituai. Bila dah tuai, kan, dia bersyukur atas rezeki yang ada dan dia fikir balik untuk tanam tanaman yang seterusnya. Jadi hati dia sentiasa bergantung mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang petani. Dan jadilah seperti mana seorang pelajar. Hati seorang pelajar macam mana? Sentiasa mengharapkan, pengharapan sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Allah Taala memberikan kejayaan kepada dia. Kan, sentiasa mengharapkan apa? Mudah-mudahan Allah Taala bagi mudah dia untuk hafal. Kan, mudah-mudahan Allah Taala bila bagi dia mudah hafal, kuat pula ingatan dia. Jadi hati itu sentiasa mengharapkan perkara tersebut. Maksudnya apa? Sentiasa hati dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dia bergantung pengharapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut apa? Jadi jugalah seperti mana seorang pelajar. Kan, yang mana hati dia sentiasa bergantung kepada Allah, mengharapkan kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, walaupun kita dah pulun hafal ni, esok nak exam, kan, esok nak tasmek, kan, hafal malam tu. Sebab apa? Esok nak hantar apa yang dia hafal. Takut-takut masa sepanjang dia menghafal tu, dia ingatkan balik tu. Sebab esok nak baca esok depan ustaz, takut-takut terlupa. Jadi sentiasa hati dia, Allah Tuhanku, kan, janganlah bagi lupa, janganlah bagi mudah lupa, bagilah ingatan yang kuat kepadaku. Jadi sepanjang hati dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah hati ini benar-benar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mengharapkan kebaikan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita tanam di dalam hati kita sebagai seorang pedagang di atas muka bumi ini. Dan Nabi sebut tadi apa? Jadi juga sebagai pelintas jalan. Jadi juga seperti mana seorang yang bermusafir. Yang mana kalau kita tengok orang yang musafir ni, yang mana orang yang musafir akan melalui beberapa perhentian dalam sepanjang perjalanan dia. Untuk apa dia berhenti? Untuk mendapatkan bekalan, untuk mendapatkan rehat yang cukup. Dan orang yang musafir dia takkan berjalan tak berhenti-berhenti. Kan, berjalan sampai satu tahap dia kena berhenti juga. Kan, berhenti itu apa? Untuk mendapatkan bekalan. Berhenti untuk apa? Untuk mendapatkan rehat. Itu seorang yang musafir. Maka sebagai seorang Muslim yang kita anggarkan kita ini sedang bermusafir di atas muka bumi ini, seorang Muslim hendaklah mengambil dari dunia ini bekalan-bekalan di majlis-majlis ilmu contohnya. Kan, sentiasa kita ini mengharapkan bekalan daripada majlis-majlis ilmu. Apa sahaja majlis ilmu yang ada di sekitar kita, kita cuba untuk menceburkan diri kita, dan luangkan masa kita. Sebab apa? Kalau kita balik pun tak banyak benda yang boleh kita buat. Bila kita berada di majlis ilmu, berada pula di surau, di masjid, niat pula i'tikaf, duduk saja pun walaupun tak faham apa, dapat juga pahala, dapat juga ganjaran. Kan, banyak ganjaran dah yang kita dapat. Di awal kita nak datang tadi pun, kita dah niat awal-awal kita nak datang apa? Semayang berjemaah. Maka setiap langkah, kata Nabi, satu langkah Allah Ta'ala
gugurkan dosa-dosa dia, satu langkah Allah Ta'ala angkat darjat dia. Sampai-sampai pula masuk kaki kanan, dapat lagi pahala. Kan, masuk pula masjid, semayang tahiyatul masjid, dapat lagi ganjaran pahala. Niat pula iktikaf, dapat lagi ganjaran pahala. Semua ni hanya dapat kepada siapa? Orang yang datang semayang berjemaah di masjid ataupun surau. Kalau duduk rumah dapat tak? Tak dapat. Kan? Tak dapat nak masuk iktikaf dan sebagainya, tak dapat. Datang pula jumpa dengan ahli jemaah yang lain, bagi salam, dapat lagi pahala memberi salam. Kan? Allah Ta'ala sebut apa? Nabi sebut, orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapa? Orang yang mula-mula memberi salam kepada rakan dia, walaupun tak kenal. Jumpa orang, bagi salam. Jumpa siapa pun, bagi salam. Suasana itu tidak berlaku di Malaysia. Di tanah Arab kebanyakannya macam tu. 5 tahun saya di Mesir, sentiasa orang-orang Mesir ni kita tengok dia punya suasana di sana sentiasa memberi salam. Masuk teksi bagi salam. Naik bas, naik-naik, Assalamualaikum, bagi salam kat semua. Kan, masuk lift bagi salam, masuk train bagi salam, masuk kedai bagi salam. Keluar kedai bagi salam lagi. Kan, jumpa kat jalan pun bagi salam. Saya duduk satu rumah, bawah rumah saya tu ada kedai runcit. Pakcik tu selalu duduk depan kedai lah. Kalau tak ada pelanggan, dia akan duduk depan kedai dia. Kalau kita lalu, sekejap lagi bagi salam, Assalamualaikum. Kita dah habis patah balik, dia ada lagi Assalamualaikum. Kan, kita naik rumah, sekejap lagi nak turun balik, jumpa lagi Assalamualaikum. Setiap kali lalu, kalau hari tu 10 kali lalu, dia ada depan tu 10 kalilah dia bagi salam. Kan? Perkara bi'ah ataupun suasana yang berlaku di sana, yang tu tidak berlaku kita di Malaysia. Malah kita kalau Malaysia ni, dan kalau kita bagi salam, orang jadi pelik. Jumpa-jumpa Assalamualaikum. Kenal ke? Oh, boleh tanya pula, kenal ke? Tak kenal saja nak bagi salam. Takkan kenal baru boleh bagi salam. Kan? Sebab apa? Jadi ganjil. Kan? Jadi tak biasa. Sebab apa? Kita tak melakukan perkara tersebut. Jadi sentiasa bagi salam. Bergaul pula dengan orang-orang yang soleh, para solihin. Kan, untuk apa? Untuk mendapatkan bekalan-bekalan. Bila duduk dengan orang-orang alim ni, kebaikan dia apa? Kita boleh mendapatkan ilmu daripada dia. Apa sahaja yang diceritakan, pengalaman-pengalaman yang diceritakan, kita boleh jadikan sebagai sumber dalam kehidupan kita. Nabi SAW tak pernah berjalan seorang-seorang. Pasti ada sahaja sahabat yang nak berjalan bersama-sama dengan Nabi. Sebab apa? Bila berjalan dengan Nabi, pasti ada sahaja perkara yang Nabi akan sampaikan kepada para sahabat. Bayangkan sahabat tu, orang yang pertama yang mendapat khabar berita daripada Nabi, orang pertama. Maka dia akan meriwayatkan hadis tersebut. Kan? Sebab tu mereka akan sentiasa bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan seorang yang musafir, bila nak musafir ni, dia tidak akan membawa bersamanya barang-barang melainkan barangan yang diperlukan sahaja. Adik-adik nak balik kampung, kita nak balik kampung, kita tak bawa almari baju kita balik. Kan, kita tak bawa balik dapur gas. Kan, tak bawa balik TV, tak bawa balik. Sebab apa? Yang itu tidak diperlukan. Kita hanya bawa balik barang-barang keperluan sahaja. Dan itu seorang yang nak musafir. Maka kita ni sedang bermusafir di atas muka bumi ni. Ambil perkara-perkara, ambillah barang-barang yang kita perlukan sahaja. Kalau kita musafir pun, kita bawa baju, kita tak bawa satu almari punya baju. Kan, kita bawa sikit-sikit je. Kalau nak duduk 10 hari, kita akan bawa baju yang cukup untuk 10 hari. Kan, ataupun kita bawa baju sikit dan kita akan recycle. Kan, lepas baju ni basuh, pakai balik. Itu sahaja. Kita tak bawa banyak-banyak. Kan, tak bawa barang-barang yang boleh menyusahkan kita dalam sepanjang permusafiran kita tu. Begitu juga dengan seorang Muslim yang sedang bermusafir di atas dunia ini, hendaklah mengambil dari dunia ini apa yang boleh membantu
untuk mencapai kejayaan di negeri akhirat nanti. Seterusnya, meninggalkan segala jenis barang yang boleh menyusahkan kehidupan di akhirat nanti. Apa sahaja yang kita rasa atas muka bumi ini, kita rasa takut-takut kalau kita ambil benda tu akan menyusahkan kehidupan akhirat kita. Kan? Sebab apa? Benda tu sebenarnya tak diperlukan pun. Kita tak perlukan pun benda tersebut, maka perlulah kita tinggalkan. Contohnya apa? Benda yang Nabi sebut apa? Paling susah umat manusia nak buat. Apa dia? Meninggalkan kesenangan dunia. Paling susah. Dua benda yang Nabi sebut yang paling susah manusia nak tinggalkan. Yang pertama, meninggalkan kesenangan dunia. Yang kedua, meninggalkan pujian daripada manusia. Ni dua benda ni. Nabi sebut susahnya itu sebagaikan, pahitnya bagaikan memakan buah pokok kaktus. Tak tahulah pahit macam mana. Dan susah dan pedihnya untuk meninggalkan dua benda ni bagaikan libasan pedang ketika mana perang. Nabi nak sebut apa? Susahnya nak tinggal dua benda ni. Apa dia tadi? Kesenangan dunia. Meninggalkan kesenangan dunia. Maksudnya apa? Itulah di antara barang-barang, jenis-jenis perkara yang akan menyusahkan negeri akhirat kita. Kan menyusahkan kehidupan akhirat kita. Jadi buat apa kita nak ambil banyak-banyak? Buat apa kita nak kumpul harta yang banyak-banyak di atas dunia ni, sedangkan harta itu tak boleh pun kita bawa balik. Sebab kita, matlamat kita apa? Nak balik kampung kita. Kampung kita kat mana? Tempat asal kita. Di syurga. Itulah tempat asal kita. Jadi sekarang ni kita sedang bermusafir, sedang dalam perjalanan untuk menuju rumah asal kita. Nak balik tempat asal kita. Maka sebagai seorang musafir, kita perlu tinggalkan benda-benda yang kita rasa berat untuk kita bawa, yang kita rasa susah untuk kita mengharungi permusafiran kita ini, dan menyusahkan negeri akhirat kita nanti. Kan contoh, kalau kita nak pergi melancong, kan dekat airport tu, ataupun baru balik daripada Langkawi, kita landing dekat airport tu, masa dekat immigration tu, antara orang yang bawa bagasi yang banyak dengan orang yang bawa satu beg kalah, mana yang akan lepas dulu? Yang bawa beg banyak ke yang bawa satu beg? Sudah tentu yang bawa satu beg yang akan lepas dulu. Itulah seolah-olahnya kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil banyak dekat dunia ni, maka dekat akhirat nanti seolah-olah orang yang bawa beg banyak tadi, kan, orang lain semua dah lepas dah. Yang bawa satu beg ni semua lepas dah. Sebab apa? Dia hanya mengambil benda yang membawa benda yang perlu sahaja di sepanjang permusafiran dia. Kan bawa beg kecil, tambah orang lelaki lagi senang kalau nak travel. Kan? Bawa spender 2 helai cukup. 10 hari, 2 ulang 2 helai tu. Kan? Pakai yang ni, yang satu basuh. Kan? 2-3 hari pakai yang tu, nanti basuh pula yang tu, pakai pula yang tu. 2 ulang yang tu 2 helai. Kan? Sebab tu kita selalunya satu beg pun dah cukup dah. Kan balik cuti seminggu, satu beg je lah. Kan? Dengan Quran satu cukup. Saya pesan kat anak saya, balik cuti jangan bawa banyak-banyak. Kadang-kadang dengan bantal, baldi semua bawa balik. Nak buat apa? Dia kata almari tak boleh kunci. Kan? Ada tak? Almari tak boleh kunci, takut barang hilang. Jadi kita tolong buat kunci. Lepas ni tak payah bawa balik dah. Bawa balik sikit je. Baju sikit je bawa balik. Yang perlu saja. Memudahkan perjalanan. Balik pula naik bas, kan memudahkan perjalanan kita. Jadi Nabi sebut apa? Bila jadi sebagai seorang yang musafir ni, tinggallah benda-benda yang menyusahkan, yang menyusahkan negeri akhirat kita. Macam kita kat airport tadi tu lah. Kalau kita bawa barang banyak sangat, immigration tengok, yang ni duduk tepi dulu. Sebab apa? Ni nak kena geledah beg-beg ni. Apa yang beli kat Langkawi ni? Kan nak kena geledah. Yang bawa sikit-sikit tu lepas. Kan sebab apa Nabi sebut? Orang yang susah, yang lambat masuk ke syurga, siapa dia? Orang yang hidup kaya raya di atas dunia ni. Sebab apa? Banyak sangat dia ambil.
Banyak sangat dia bawa sehingga kan banyak hisab yang akan dia lalui. Kan? Sehingga benda-benda yang tak perlu pun. Maksudnya apa? Senang cerita, dekat bank contohnya, dia simpan dah berpuluh ribu dah, dekat rumah berpuluh ribu lagi. Kan? Itu maksud saya, yang dia ambil benda-benda yang kadang-kadang tu tak perlu pun. Kadang-kadang dia perlukan untuk apa? Kalau orang yang pandai menguruskan harta dia, yang banyak-banyak tu, dia akan tukar kepada nilai yang boleh digunakan di negeri akhirat dia. Kita nak pergi melancong, kita kena tukar duit. Kan, nak pergi Australia, kita kena tukar duit Australia. Ataupun tukar dolar, nanti sampai Australia, kita tukar kepada duit Australia. Nak pergi Saudi sama juga, kita kena tukar duit. Bawa duit ringgit kita tu, pergi sana tak laku. Kan, dia pun tak kenal ni duit apa ni. Maka kita kena pergi money changer untuk tukar duit kita tu. Kan, supaya laku dekat negeri-negeri yang kita nak pergi tu. Sama juga kita nak pergi ke negeri akhirat. Untuk menjadikan harta kita dekat dunia sekarang ni laku untuk digunakan di sana, kita nak buat macam mana? Pergi money changer. Apa money changer dia? Money changer dia ialah tabung-tabung masjid, tabung-tabung surau, infak untuk sekolah tahfiz, wakaf dan sebagainya. Itu semua money changer dia. Kan? Jadi kita tukar siap-siap duit tu kepada money changer ni supaya apa? Dah ada lah duit kita dekat sana untuk kita gunakan. Maksudnya apa? Dah ada bekalan dah dekat sana. Kan mudah, tak payah kita bawa banyak-banyak. Kan? Kita transfer sahaja. Transfer melalui apa? Melalui tabung masjid tadi. Transfer melalui wakaf yang kita buat. Transfer melalui sedekah kepada sekolah-sekolah tahfiz, sekolah agama dan sebagainya. Kan, kita transfer saja, tak payah kita nak bawa. Untuk memudahkan perjalanan hidup di dunia dan juga di akhirat kita. Dan sebagai seorang yang musafir, dia tidak akan menjadikan perjalanan sebagai tujuan dan matlamat. Orang yang musafir ni, kita yang sedang musafir ni, bukanlah musafir kita ini, bukanlah dunia kita ini sebagai matlamat hidup kita. Kan, dunia ni disebutkan apa tadi? Sebagai pelintas jalan sahaja. Sebagai jalan untuk kita menuju kepada akhirat kita. Jalan untuk kita menuju ke syurga Allah. Maksudnya sebagai seorang Muslim, hendaklah dia berinteraksi dengan dunia ini dengan menganggap dia sebagai laluan untuk sampai ke matlamat dia. Kerana dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi tempat untuk kita meninggal. Kan, kita akan meninggalkan dunia ini. Bila? Wallahu a'lam. Tak ada siapa pun tahu bila dia akan meninggalkan negeri ini, negara ini, dan dia akan pergi ke negara lain. Dia akan pergi ke tempat lain. Tempat ni kita akan tinggalkan suatu hari nanti. Bila-bila masa sahaja daripada saat ini. Dan seorang yang musafir, kita yang sedang musafir ini akan merasa setiap langkah kita telah meninggalkan titik permulaan kita. Kan, kita nak pergi ke mana? Johor contohnya. Daripada rumah kita di Gombak ni, kita pun naik kereta, kita melintasi apa? KL, lintas Negeri Sembilan, lintas Melaka. Kan? Maka di setiap perjalanan-perjalanan kita itu, kita semakin lama semakin jauh meninggalkan rumah kita. Tiba-tiba sampai kat Melaka, isteri kita beritahu, abang, handphone tertinggal dekat rumah. Jenuh. Agak-agak nak patah balik tak? Tak patah balik lah. Kan, jalan terus je. Sebab apa? Kita dah semakin jauh meninggalkan tempat permulaan kita. Dah semakin jauh meninggalkan rumah kita. Begitu juga sebagai seorang Muslim. Kita yang hidup dekat atas muka bumi ini, hendaklah merasa setiap hari yang kita lalui, kita telah lama meninggalkan titik permulaan kita dan kita telah menghampiri titik pengakhiran kita. Bila titik permulaan kita? Masa kita lahir. Kan? Adik-adik mungkin dah belah-belah tahun meninggalkan
hari permulaan kita. Apa dia? Hari lahir kita. Dah belas-belas tahun dah. Saya bersama dengan pakcik-pakcik lain ni dah puluh-puluh tahun dah. Saya dah meninggalkan titik permulaan saya dah 42 tahun. Ada yang dah 60 tahun, ada yang 70 tahun dah meninggalkan titik permulaan dia tu. Hari lahir dia tu. Maksudnya bila dah lama sangat dia meninggalkan hari lahir dia, meninggalkan titik permulaan dia, maksudnya apa? Dia semakin hampir kepada titik pengakhiran. Dan kita tak tahu pun bila titik pengakhiran tu. Ada yang titik pengakhiran dia pendek. Kan muda-muda pun dah meninggal. Ada yang titik pengakhiran dia sederhana. Kan standard orang standard manusia ni Nabi sebut apa? Sekitar umur 60. Kan Nabi pun umur 63, 64 kan Nabi wafat. Sekitar umur itu sahaja zaman sekarang ni. Kan kalau lebih itu bonus. Kan 70, 80 maksudnya apa? Lagi-lagilah menghampir kepada titik pengakhiran. Sebab apa? Sudah lama meninggalkan titik permulaan. Itu sebagai seorang Muslim yang ada di atas muka bumi ini, itulah yang perlu kita simpan dalam diri kita, sentiasa ingat bahawa kita ini telah lama meninggalkan awal-awal kehidupan kita. Sentiasa ingat kita ini telah pun perlu meninggalkan perkara-perkara yang akan menyusahkan negeri akhirat kita. Kan? Perlu sentiasa merasakan bahawa dunia ini bukanlah matlamat hidup kita. Kenapa? Dunia ni akan kita tinggalkan suatu hari nanti. Berhenti azan dulu ke ataupun terus? Azan dulu. Terus Baik. Kemudian selepas daripada Nabi pesan kepada Ibnu Ammar ni, maka Ibnu Ammar pun menyebut, dan adalah Ibnu Ammar berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah dari waktu sihatmu bagi persediaan untuk waktu sakit kamu. Dan ambillah dari waktu hidup kamu sebagai persediaan untuk waktu mati kamu. Maksudnya apa? Ibnu Umar nak sampaikan bahawa jangan kita menangguh-nangguhkan satu perkara. Kita rasa nak buat, kita terus buat. Jangan menangguh-nangguhkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menangguh-nangguhkan ibadah kita kepada Allah. Kan nantilah buat. Kan esok ada lagi. Sebab tu dia kata apa? Ibnu Umar kata apa? Jangan sampai tunggu petang. Kan bila dah ada pagi tu, bila diberikan kehidupan kepada kita, maka teruskan perbanyakkan amal ibadah kita. Supaya apa? Nanti bila dah sakit, dah tak boleh dah nak buat amal ibadah seperti mana kita sihat. Kalau boleh gagah-gagah buat pun tak sempurna macam mana kita sihat dulu. Kan mungkin sekarang ni kita dah sakit kaki, tak sempurna semayang kita macam mana dulu kaki kita sihat. Sebab tu jangan kita tunggu sehingga kita sakit. Dan ketika hidup inilah kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Kita tidak menunggu waktu mati kita. Kan iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kan bila mati seorang anak Adam itu, terputuslah segala amalan dia. Kan tak payah semayang dah, tak payah puasa dah, tak payah baca Quran dah, tak payah berzikir dah, tak payah apa dah. Sebab apa? Nabi sebut terputus. Cukup setakat itu apa yang kamu buat selama ni. Illa bisalasin, melainkan dengan 3 perkara sahaja yang akan terus berjalan walaupun kita dah mati. Apa dia? Sedaqatin jariyah. Kan sedekah jariyah. Nama pun jariyah. Jariyah ni maksudnya apa? Berjalan. Sedekah yang berjalan. Sedekah yang mengalir. Bukan sedekah tu yang berjalan, pahala tu yang terus mengalir. Dengan sebab apa? Infak, sedekah yang kita buat, kan, wakaf yang kita buat, selagi mana dia digunakan ke arah kebaikan, selagi itulah pahala kita mengalir. Dosa juga boleh mengalir.
Bila kita melakukan kejahatan, melakukan maksiat, contohnya apa? Paling mudah dosa mengalir ni. Buat maksiat, buat benda tak baik, upload dalam media sosial. Kan? Ambil gambar tak tutup aurat, upload dalam media sosial. Selagi mana orang duk tengok, kita akan mengumpul dosa. Dosa tu akan terus mengalir. Sehinggalah kalau kita mati pun benda tu masih lagi ada dalam tu, orang duk tengok juga, dosa terus mengalir kepada kita. Itu bahaya tu. Kan? Buang semua benda-benda yang kita rasa tak elok untuk orang tengok, supaya apa? Tidak menjadi dosa yang mengalir. Biar pahala yang mengalir. Kan? Dan Nabi sebut apa lagi? Al-ilmu yantafa'u bih. Kan, ilmu yang memberi manfaat. Sebagaimana ilmu tu kita sampaikan kepada orang, orang tu menggunakan ilmu tersebut, selama itulah pahala tu mengalir kepada kita. Sampai kita mati pun pahala itu akan terus mengalir. Kan? Duk ajar orang lain semua, benda yang kita tahu walaupun sedikit kita ajar. Hatta walaupun kita ajar alif bata, dia tu tahu alif bata daripada kita. Maka setiap kali dia nak baca Quran, dia akan guna kaedah yang sama. Kan, kaedah tu je dia akan baca. Tak ada kaedah lain dah. Bila dia sentiasa baca Quran, sentiasalah pahala tu akan terus mengalir kepada kita. Kan? Dan juga anak doa daripada anak yang soleh. Dan Nabi sebut apa? Orang yang musafir pasti akan menghadapi pelbagai kesukaran sepanjang perjalanan hidup dia. Kan? Di sepanjang perjalanan orang yang musafir ni macam-macam yang berlaku. Begitulah sebagai seorang Muslim, kita akan menghadapi berbagai kesukaran, akan menghadapi berbagai-bagai perkara yang kita suka, yang kita tak suka. Di sepanjang perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suka sebut kita kena anggap diri kita ni sebagai sebuah kapal yang berlayar di atas lautan. Kapal dekat atas laut tu bukan selama-lamanya duduk atas laut. Dia ada matlamat, dia ada tujuan dia. Tujuan dia nak pergi mana kapal ni? Nak pergi ke pelabuhan, mencari daratan. Kapal ni kita, daratan tu apa dia? Daratan itulah matlamat kita, iaitu syurga. Kita sedang menuju ke daratan. Dan lautan itu apa dia? Iaitulah halangan-halangan untuk kita sampai ke syurga. Jadi sebuah kapal untuk sampai ke matlamat dia, untuk sampai ke pelabuhan tersebut, dia kena pastikan kapal dia selamat. Kapal dia tak karam di tengah lautan. Maka untuk memastikan kapal dia tidak karam di atas lautan, dia kena pastikan apa? Tak ada air yang masuk dalam kapal. Kapal, air ni apa saya sebut tadi? Perkara-perkara dalam kehidupan kita di dunia ini yang boleh menghalang kita untuk sampai ke negeri akhirat kita, untuk sampai ke syurga. Kan, segala jenis maksiat di sekeliling kita ni, kan cukup banyak maksiat yang berlaku. Maka jangan kita biarkan benda tersebut masuk ke dalam diri kita. Itu saya umpamakan tadi, jangan masuk ke dalam kapal. Bila air tu banyak masuk dalam kapal, bila maksiat tu banyak masuk dalam diri kita, banyak kemungkaran yang kita lakukan, akhirnya kita akan apa? Karam di tengah lautan. Sebab apa? Banyak sangat air masuk. Boleh faham tak perumpamaan saya buat ni? Kan? Kapal yang di atas lautan tu, kita biar air masuk. Kan, biarkan maksiat, kemungkaran semua masuk dalam diri kita, akhirnya kita akan karam. Bila karam, kita akan takkan sampai ke matlamat tujuan kita, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut, sebab sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwah. Yang mengelilingi neraka tu apa dia? Asyahwah, iaitulah benda-benda yang disukai oleh nafsu. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan yang mengelilingi syurga itu apa dia? Perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Sebab tu susah untuk masuk syurga. Sebab apa? Nafsu sentiasa menyuruh untuk melakukan benda-benda yang disuka. Annan nafsa la'amaratun bisu. Kan, nafsu itu sentiasa menyuruh kepada perkara-perkara yang tidak baik.
Sebab apa? Nak dapatkan syurga ni tak perlukan modal yang banyak. Nak dapatkan neraka perlukan kepada modal. Tapi itu yang orang cari. Contohnya apa? Nak datang masjid kena bayar tak? Free je. Nak baca Quran kena bayar tak? Free je. Nak berzikir kena bayar tak? Free je. Tapi nak tengok konsert kena bayar tak? Kena bayar. Tambah-tambah kalau nak duduk bagi nampak bulu hidung artis tu, duduk depan sekali. Lagi duduk depan lagi mahal. Orang sanggup bayar. Nak pergi disko kena bayar tak? Masuk. Kena beli. Kan nak minum kena bayar dan sebagainya. Masuk disko. Kena bayar tak? Kena bayar. Tapi itulah yang orang kejar. Sedangkan benda-benda yang percuma ini kan orang tak nak kejar. Sebab apa? Tak nampak. Nak cerita perkara tak nampak ni panjang sikit cerita dia. Jadi insya-Allah mungkin kita akan sambung lagi. Sekadar itu sahaja yang dapat kita kongsikan pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita, memberi manfaat kepada kita dan dapat kita amalkan, dan yang terbaik lagi dapat kita sampaikan kepada mereka yang lain. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat yang sama, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Jadi kita tutup kuliah maghrib kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.